Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketemu lagi kita dalam pelajaran topik sejarah tingkatan 3 dan kita dalam bab yang ke-5 dan akan menghabiskan satu topik iaitu berkaitan dengan pentadbiran di Sarawak dan Sabah. Okey, sebelum itu siapa yang belum subscribe channel ini boleh menekan butang subscribe. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada channel ini. Baik, sebagai imbas apa yang telah berlaku bahawa pentadbiran barat di Sarawak ialah pentadbiran keluarga Brooks, sementara di Sabah ialah syarikat Borneo Utara British atau SBUB. Okey. Di Sarawak, pentadbiran Brooks ni umpama pentadbiran raja sebab ini merupakan pentadbiran keluarga Brooks. Cuma Brooks ialah bangsa Inggeris. Sebab tu kadang-kadang setengah buku tercatat sebagai Raja Putih, iaitu Brooks sebagai Raja Inggeris di negeri Sarawak. Sarawak ini telah pun dibahagikan kepada beberapa bahagian dan setiap bahagian itu akan dibahagikan kepada beberapa daerah. Setiap daerah akan dibagikan kepada beberapa kampung. Ini tak ada bedanya pun dengan pentadbiran di negeri-negeri Melayu, semenanjung tanah Melayu. Misalnya kalau di negeri Selangor, dia ada daripada negeri dipecah kepada beberapa daerah, daerah akan dipecah kepada beberapa mukim, setiap mukim akan dipecah kepada beberapa kaum. Jadi di Sarawak pun sama. Apa tujuannya? Tujuannya hanyalah untuk memudahkan pentadbiran dari peringkat atasan, iaitu keluarga Brooks, memerintah sampailah ke peringkat akar umbi di kampung-kampung. Baik, berdasarkan pada buku teks anda, selepas raja itu dia ada majlis tertinggi dan majlis negeri. Ya, selepas majlis tertinggi, bagi setiap bahagian ditadbir oleh residen. Ya. Jadi mungkin kamu pernah mendengar perkataan residen semasa kamu mempelajari campur tangan British di negeri-negeri Melayu. Tetapi jawatan residen di Sarawak ini tidaklah sama seperti residen kepada seseorang sultan Melayu di negeri-negeri Melayu. Di negeri Sarawak, residen itu ialah umpama pegawai tinggi bagi setiap bahagian. Bagaimana kita tahu bahawa Sarawak itu dibahagi kepada 5 bahagian. Baik, lepas itu setiap bahagian akan dipecahkan kepada daerah dan daerah akan dipecahkan kepada kampung-kampung. Bagi negeri Sabah, SBUB memerintah. SBUB ini ialah sebuah syarikat, bukannya institusi keluarga seperti di Sarawak atau sebuah kerajaan yang ditadbir oleh sama ada Perdana Menteri atau Presiden. Apabila sebuah syarikat, dia ada pemilik saham atau orang yang memberi modal kepada syarikat itu. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam struktur pentadbiran di SBUB di Sabah, baik, kita lihat dalam struktur itu di buku teks. Ya. Yang penting di situ ialah lembaga pengarah. Daripada lembaga pengarah, dia ada pemegang saham. Lembaga pengarah akan memberikan arahan kepada Gubernur. Ada satu majlis penasihat di luar Gubernur. Gubernur yang memerintah di Sabah itu mempunyai setiausaha kerajaan. Setiausaha kerajaan inilah yang akan mengatur pentadbiran setiap residensi di negeri Sabah. Ya. Jadi residensi ini dikuasai atau ditadbir oleh seorang residen. Lepas itu setiap residen itu dibahagi kepada beberapa daerah dan ketua pentadbir bagi daerah ialah pegawai daerah. Kemudian ada ketua anak negeri dan ketua kampung. Tak banyak beza pentadbiran berhierarki ini sama ada Sarawak atau Sabah. Mana-mana negeri atau negara mesti mempunyai hierarki
atau susunan pentadbiran. Ya, dari peringkat atasan, pertengahan dan peringkat bawahan. Ini untuk memudahkan. Samalah seperti di sekolah, pentadbirannya bermula dari pengetua, pada guru penolong kanan, guru-guru kanan, ketua-ketua panitia, guru-guru, ketua kelas dan murid-murid. Dengan itu, sesuatu institusi boleh takbir dengan lebih berkesan. Okey, kita beralih kepada pentadbiran yang berasaskan kaum di Sarawak dan Sabah. Baik, secara umum masyarakat di negeri Sarawak dibahagikan mengikut kelompok. Ya, seperti satu kelompok masyarakat Cina, satu kelompok masyarakat Melayu, satu kelompok lagi masyarakat Iban. Ya. Bagi masyarakat Cina, mereka diberikan peranan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Bagi masyarakat masyarakat Iban diberikan jawatan-jawatan yang agak tinggi sebab ini adalah masyarakat peribumi. Jadi, mengapa dibuat pengkelompokan seperti ini? Yang pertama ialah dari sudut kita melihat bahawa keluarga Brooks tidak mahu melihat adanya satu kesatuan dalam masyarakat yang nanti boleh mengganggu pentadbiran Brooks sebagai bangsa asing. Ini dinamakan pecah dan perintah. Dari sudut positifnya keluarga Brooks berbuat begitu ialah untuk memudahkan pentadbiran. Selalunya masyarakat ni dia mempunyai semangat perkauman. Jadi apabila dikumpulkan masyarakat berdasarkan kepada suku kaum, jadi mereka akan hanya berfikir dan melaksanakan tugas-tugas itu berdasarkan pada kaumnya. Dan ini merupakan satu kejayaan bagi Brooks lah. Baik, bagi pentadbiran di negeri Sabah, SBUB juga memilih ketua-ketua kaum yang berpotensi atau berkualiti untuk diberikan jawatan-jawatan seperti sebagai ketua anak negeri. Ya. Apa yang kita fahami bahawa semua pentadbiran di Sarawak dan Sabah sebenarnya pegawai-pegawai dari bangsa Eropah itu jumlahnya kecil atau minoriti. Banyak pegawai peribumi atau tempatan yang dilantik sebagai pegawai kerajaan dan dibayar gaji supaya mereka boleh melaksanakan tugas mentadbir mengikut arahan daripada pegawai-pegawai bangsa Inggeris. Secara tidak langsung, pegawai masyarakat tempatan itu melihat bahawa ketua-ketua tempatan itu dihargai dan diberi peranan dalam pentadbiran negeri. Dari sudut undang-undang atau perundangan di negeri Sarawak telah diwujudkan Undang-Undang 8 Perkara yang diperkenalkan pada tahun 1842 oleh James Brooke. Ya. Pada tahun 1911 diwujudkan masyarakat Cina di Bandar Kuching. Mahkamah ini adalah untuk menangani masalah yang berkaitan dengan masyarakat Cina. Mahkamah adat juga ditubuhkan dan pengadilnya adalah ketua-ketua masyarakat tempatan. Mahkamah residen diwujudkan. Mahkamah residen diwujudkan di setiap bahagian dan residen itu bertindak sebagai magistrat. Bahasa mudahnya ialah residen juga menjadi seorang hakim dalam mahkamah residen. Bagi negeri Sabah, SBUB memperkenalkan undang-undang dari barat, iaitu dari negara British, dan juga mengekalkan undang-undang tempatan. Sebab itu dia ada mahkamah magistrat. Mahkamah magistrat hakimnya ialah pegawai daerah. Ya, pegawai daerah ini adalah daripada bangsa British. Mahkamah anak negeri. Ya, mahkamah anak negeri juga diwujudkan dan menggunakan undang-undang tempatan atau undang-undang adat yang sedia ada.
Ini untuk menangani kes-kes yang melibatkan masyarakat tempatan yang asalnya diadili mengikut hukum atau adat sesuatu kaum itu sendiri. Jadi ini satu yang positif kepada pentadbiran SBUB, sebab masyarakat tempatan itu merasa bahawa peraturannya itu tidak diganggu dengan kedatangan kuasa barat. Berkenaan dengan undang-undang barat tadi, undang-undang barat adalah undang-undang dari negara British. Okey, jadi itulah saja topik untuk pada kali ini berkaitan dengan pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Semoga ini mendapat manfaat kepada anda semua. Sekian.